Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kita berjumpa kembali selepas tadi kita bersama dengan Cikgu Rozaimi ataupun Cik Ming dalam segmen Inilah Ceritaku, dan sekarang ini tibalah giliran untuk Cikgu Nonem ataupun doktor kita dalam segmen Tanyalah Dr. Forex, episod yang ke-29 17 Ogos 2020. Okey, hari ini baju sama dengan cikgu. Sama. Nombor apa pasal? Ha? Nombor. Nombor 6. Special. Saya 89. 89 Lahir tahun 89. Oh. So kalau tidak apa guna? Apa maksud 89? Oh, betul juga ya. Tak ada lahir. Dia kalau ikut filosofi Chinese, 89 tu adalah nombor yang 8 tu lebih kurang kaya kot. kaya, 9 tu terus berpanjangan. berpanjangan. Ya. Kaya berpanjangan. Ya. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam bilik kaunti ni dan juga pendengar-pendengar kita diberikan kemudahan. Amin. Dan juga diberikan kejayaan. Amin. Okey, untuk masa sekarang dan juga masa-masa akan mendatang. Betul. Amin insya-Allah. Terima kasih cikgu. Hari ni kita mulakan dengan doa daripada cikgu amat bestnya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Untuk hari ini seperti biasa, suka untuk saya ingatkan, anda boleh hantar akaun anda yang tengah problem ke, kan, anda tak tahu apa nak buat, dan anda boleh hantar nombor akaun anda dan cikgu sendiri akan cuba rawat ataupun berikan nasihat macam mana nak selamatkan akaun anda. Okey? Sebab di awal-awal dulu ada 1-2 akaun memang ternyata penjelasan, pencerahan daripada cikgu dapat membantu seseorang itu loss lagi banyak. So ni jangan malu, jangan segan, sebabnya kita nak belajar, kita nak tahu. Kalau akaun tenat, bukan senang kita nak cari duit ni sebenarnya, nak kita depo ni, ya Allah ya Tuhanku. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Dan suka diingatkan juga, sebelum tu kita ada YouTube channel untuk semua segmen ada. Jangan risau. YouTube channel kami terus ke sana dan anda boleh pilih lah. Boy dah siapkan playlist yang sangat cantik dan mudah untuk anda mengikuti segmen apa-apa saja, termasuk segmen hari ini Tanya Dr. Forex. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dekat sini Fitri Hakim, salam Cikgu Nonem dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Kemudian kita ada Tera Sandy, salam Cikgu Nonem dan Pak Su. Dari Indonesia, selalu setia dengan Elliot Wave dan CTC FM. Alhamdulillah. Tera Sandy ni Indonesia kat mana ni kejap? Oh, dia tak tulis Binus University kat mana entah. Okey, alhamdulillah. Okey cikgu, kita dah boleh mulakan ke? Okey, boleh. Okey. Daripada sudut pandang Elliot Wave yang kita ambil tajuk, kita sembang awal lah, tentang high risk dan juga low risk. Okey, first kali saya nak tanya Pak Su. Pak Su seorang trader. Okey. So Pak Su prefer low risk ke high risk? Low. Okey, kenapa low? Modal kecil. Saya cakap terang je. Tapi kita pun terus terang juga, high risk pun boleh juga dengan menggunakan modal yang kecil. Kenapa kita, contohlah, kenapa kita nak high risk kan, modal besar, sekiranya kita berkemampuan deposit contoh $100, $200 kan, lagi selamat. Nama pun high risk. So high risk tu pun masuk risiko tinggi untuk below account ataupun MC. Bila high risk, dia punya sambungan ayatnya high gain. Kan, that's why kita membuatkan suatu keputusan untuk masuk dengan lot size yang besar lah. Betul. That's why kita consider position tu sebagai satu high risk, di mana dia boleh MC kan, membelurkan, merugikan, mengkosongkan kita punya account. So bagi saya high risk pun boleh dilakukan dengan menggunakan modal yang kecil. Modal kecil Cuba cikgu bagi dia punya analogi sikit. Okey, Dengan modal yang kecil.
Okey, sebagai contoh lah, kita buat sedikit perkiraan. Contohnya, Okay. trader A dia deposit $100, trader B dia deposit $100 juga, amount yang sama. Satu low risk punya style, satu lagi high risk punya style. Cuma perbezaannya, high risk tu kita tahu dia punya percentage untuk MC tu cepat, sebab dia adalah high risk. Betul. So sekali katakan minggu ni dua-dua masuk. Baik. Okay, dua-dua account ni, dua-dua trader ni melakukan trading pada minggu ini. So high risk ada dua je possibility. Satu high gain, satu MC. Okay. Low risk dia boleh sustain lama sebab dia adalah low risk. Tapi punca-punca dia, let's say dia membuat kesilapan tanpa ada stop loss, okay, ataupun dia melakukan sedikit overconfident, melakukan lot besar juga, okay. So account tu pun akan mengalami nasib yang sama dengan high risk tadi. Kalau kat situ betul lah. Tapi cuma tempoh dia mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia okey. Dia sekiranya trader A ni melakukan satu kesilapan kecil saja, yakni yang A, okay, tanpa stop loss, ataupun dia tiba-tiba overconfident. Okay. So kita faham bila sebut overconfident tu, dia pun dah terlampau confident dia punya prediction, market akan follow. So of course lah dia akan increasekan dia punya lot size. Dari situlah yang akan menyebabkan low risk tu automatic jadi high risk. High risk. Okay, betul lah. Kalau macam tu pendapat cikgu betul lah. Kan? So sebenarnya kalau low risk ni dia mesti follow SOP yang ada. So kalau dia ada SOP, low risk ni dia tak akan overconfident tu ada, tapi dia still maintain dengan SOP yang dia follow. Dah dia kan? Sebab tu kita sebagai trader, kita kena ada, orang selalu cakap trading plan ataupun SOP. Baik. Okay. Kalau contohnya $10,000 lah, ataupun $20,000, ada sesetengah pendapat mengatakan kenapa kita nak trade $1 USD per pip ataupun $2 USD per pip. Okay. So dari situ orang akan persoal kan, you modal besar $20, trade $1 ataupun $2 per pip, kan? So kalau automatic, kalau kita kira, kalau floating 200 pip, 200. kalau 2 baru 400, kan? 400 daripada $20,000 ataupun $10,000 adalah tak sampai lagi 10%. Belum 10% $1,000. So itu adalah 0.4%. Okay. Betul ke? 4%. Itu adalah 4%. Ya, 0.4. Sebab kalau 10% $1,000. $1,000. So itu adalah 4% lah. Okay. Itulah selalunya orang akan cakap account 1,000 pun kita boleh trade dengan menggunakan lot size yang sama. 1 USD per pip, 2 USD per pip. Kenapa perlu deposit 10,000? So baik kita deposit sekiranya deposit 10,000, uplah sikit size, lot size tu, kan? So pelbagai pendapat yang kita boleh guna pakai. Kita boleh dengar cakap orang, kan? Tapi yang menentukan, contohnya saya ada account 10,000 tu, okay, kalau kita nak low risk, of course kita kena bermain dalam lot, dalam kerugian yang kita sanggup terima. That's why sebelum kita masuk market, kita kena tahu risk yang kita boleh terima. Contohnya kalau rugi tadi $400 daripada 10,000, so still acceptable. Itu je. So kalau yang tadi tu $1,000, $400 rugi daripada $1,000. So dia hanya ada beberapa kali trade sahaja. Sekiranya kalau selepas tu untung, alhamdulillah lah. Kalau dia mengalami losing streak dan menggunakan method yang sama, rugi lagi $400, dia boleh 2 kali lagi trade. Sebab market ni, ini market adalah possibility, sama ada naik atau turun. Kita dah kaji macam-macam tools kita guna. Kita tarik Fibo semua, kita guna trend line, kita guna yield wave semua, kan?
Lepas tu sekali tu tiba ada unknown news, kita tak tahu pun kan. Tiba-tiba saja. Tiba-tiba pum gold terus turun. Melebihi 1000 pip. So ketika itulah kita rasa kalau win alhamdulillah lah. Kalau rugi tu di mana kita tak ada stop loss, jadi itu yang account low risk jadi high risk. Di mana dia punya outcome adalah rugilah MC. Okay. Wow, satu penerangan yang cantik untuk high risk dan juga low risk ni. So sekarang ni Pak Su nak low risk ke high risk? Kalau ikut nasihat ialah daripada saya low risk tadi, baik saya ambil high risk kot. Kalau saya amalkan dua-dua. Okey, contoh satu akaun macam mana cikgu nak? Modal, katakan modal Pak Su $100 lah. Okey, 100. Okey, $100 Pak Su split lah 50-50. Satu low risk, satu high risk. Ya, nak lagi selesa pergi ke akaun sen. 50 tu akan jadi berapa? 5,000 sen. So itu kalau nak lagi selesa lah. Tapi kalau akaun micro pun boleh, tak ada masalah. So dari situ kita bercakap tentang Elliott Wave ni. Dari situ saya boleh tunjukkan macam mana kita nak low risk dengan Elliott Wave, high risk dengan Elliott Wave. Tapi bila saya tunjuk, Pak Su kena buat. So next week Pak Su kena tunjuk hasil dia. Jangan macam tu cikgu. Jangan begitu. Jangan begitu. Tak habis baca buku Elliott Wave lagi ni. Macam tu tak boleh tunjuk lah Pak Su. Tak, mungkin orang di luar sana. Tak apalah, saya perantara je. Kita tanya dulu pendapat kita punya pendengar. Adakah yang nak melihat contoh-contoh macam mana kita nak gunakan low risk, high risk punya cara bersama dengan Elliott Wave punya accounting. Baik. Okey, kalau ada yang nak tahu tentang topik pertama yang kita bincangkan ni, high risk, low risk, type. Saya nak tengok berapa yang cakap setuju. Okey, kalau ada nanti cikgu boleh tunjukkan bagaimana caranya. Ini cara dia memang mahal sebenarnya. Cara-cara kita nak tahu bagaimana cikgu menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada yang setuju. Okey. Baik, buat masa sekarang ni masih lagi tiada komen apa-apa daripada pendengar kita. So kita tunggu kejap lagi. Dan come on Pak Su, you can do it. Adam Muhammad Pak Su ni belum habis baca lagi. Buku dia pun tak habis baca lagi. Buku apa tu Pak Su? Buku saya ke atau buku? Yalah. Okey. Tak baca habis lagi. Sekarang terkira-kira orang tengok lambat lah Pak Su ni. Okey, baik. Kalau ada yang setuju cakap setuju. Okey, vote setuju. Muhammad Haizal Saad. Okey, nak lihat cikgu. Okey, ada 2-3 orang dan nak lihat dan cikgu. Sebab tadi cikgu tanya saya amalkan high risk dengan low risk. Pak Su tentulah dengan modal yang kecil Pak Su akan pergi ke low risk. Sebab low risk ni dia membuka banyak peluang untuk kita trade. Betul, itu salah satu contoh yang ramai yang pergi low risk. Sebab katakan kalau kita ada $100, kita bahagikan stop loss kita kepada 10 USD per stop loss. So maka kita ada 10 kali percubaan. Betul. So kalau high risk tu sekali dah habis, ataupun mungkin sekali tu dah makan 50% daripada kita punya modal. Ya, betul. So mungkin kita boleh pergi 2 kali saja untuk high risk. Okey, baik. Jadi kita nak tengok macam mana yang cikgu kata, walaupun dengan $100 kita boleh juga dengan mengambil high risk dalam trade kita. So kalau cikgu ni semua dah setuju ni cikgu, macam mana? Okey, tak nampak pun semua, baru seorang, baru 1-2 je. So kita macam ni Basu, kita biar dulu bagi dia orang berkobar-kobar dulu, baru kita kembali pada ni. So sementara tu kita buat analisis sedikit. Baik, boleh, tak ada masalah. Gol meroket Pak Su. Ini gol ke apa? Nanti dulu. Assalamualaikum Pak Su. Nak tanya apa beza apa ni? Ada beza tak trade guna phone
laptop, PC berdasarkan pengalaman dok? Okay, masa awal-awal saya trade dulu, saya menggunakan laptop. Memang Sebab yelah tahun 2006, 2007 saya masuk bilik server tengah sejuk tu, tengah configure, saya buka sikit laptop. Of course buka laptop, saya buka MT4 masuk saya kan. So kalau tanya perbezaan, saya sekarang ni trade menggunakan handphone, dan juga kalau saya nak dapatkan full analisis, saya akan buat kiraan di saya punya tab. Okay, sebab bila macam sekarang ni, apa yang nampak di paparan di skrin, di handphone boleh buat tapi sedikit susah. Okay, sedikit susah. So elok bagi sesiapa yang baru, kalau dia memerlukan full analisis, dia menggunakan laptop lah. Handphone ni di mana kita dah tahu kita punya analisis, kita dah ingat price mana kita nak masuk, sell atau buy. Itu mudah lah. Jadi mudah lah. Trade guna di handphone saja. Jadi bagi Pak Su lah mana yang belum lagi mahir sangat, Pak Su syorkan gunakanlah tab, MacBook pun boleh, tak ada masalah. Janji dia besar, dia boleh nampak semua. Ya, kalau kat telefon ni ada benda yang kita tak boleh nampak, tool dia pun dekat tempat lain. So laptop kot cikgu bila dah pro nanti dah tahu, macam cikgu cakap lah, bila dah ada pengalaman, tak ada masalah lah kita gunakan phone. Kalau macam trading view ni, kalau kita menggunakan trading view ni, apa yang saya tunjukkan di skrin ni, dia akan keluar di handphone. Okay. So memudahkan. So kiranya contoh malam tadi kita buat analisis guna tab ataupun PC. So pagi besok kita di tempat kerja, kita boleh tengok kat handphone je. So lokasi mana semua macam sekarang ni, ada zon merah, ada zon ungu. So kita dah buat malam tadi. So besoknya kita bawa handphone je, okay, pergi tempat kerja, kita boleh log in dalam trading view ni, kita akan nampak kita punya kiraan tadi tu. Ataupun zon-zon sempat yang kita nak buy ataupun sell. So dari situ kita boleh buat decision. Okay, susah tak jadi Pak Su, sekejap Elite, kejap BBMA, kejap SND. Tapi untung Pak Su semua pakar teknikal masing-masing. Memanglah kau mesti tahu kan, sekejap masuk ni, sekejap masuk tu. Okay, yang tadi yang PC tu katanya elok laptop. Lepas tu yang setuju tu sabar, nanti cikgu akan tunjukkan. Ramai yang dah setuju. Tak ramai lagi Pak Su, saya tengok ada share. Tu dua, tak ramai. Ramai ni 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena tengok yang nak lihat cikgu. Itu pun tanda setuju 5, tu. 6. Baru 6 daripada 85%. 6 daripada 85 penonton malam ini. Okay, so saya consider tak sampai lagi 10%. Tak sampai 10%, tak payahlah. Itu cerita low risk lah. Okay, baik. baik cikgu tahu. Itu tak apa, kita cerita kemudian kita tunggu setuju tu berapa ramai. Okay dok, share count DXY. Saya pun tak faham ni. DXY boleh? DXY ni apa cikgu? DXY ni US dollar index. Kenapa dia tak tulis index je? Okay, DXY. Maknanya saya lagi baru pada dia lah. Ni ke orang lama ni, Azwan Muhammad ni. Okay, nak index boleh insyaAllah. Sekejap. Sedia maklum dok bagi tahu trading view paling baik untuk counting Elliott Wave. Yang tak ada trading view guna MT4. Apa saranan dok? Data kadang-kadang banyak tak cukup. Okay. So trading view ni, kalau you trader, you sepatutnya boleh access ke trading view sebab dia bagi percuma. Okay, you just register and then you tak perlu bayar apa-apa, you dah boleh menggunakan dia punya function. Cuma function tu adalah limited lah. Macam sekarang ni yang saya tunjukkan, ini adalah percuma punya function. So, ini percuma. Saya tak subscribe, saya tak bayar apa-apa pun. Di mana kalau percuma ni, dia punya contohnya indicators tu dia limited kepada 3 sahaja. Dia tak boleh lebih. Okay. And then dia tak boleh dual login, kiranya masuk dekat saya punya tab, masuk dekat PC tak boleh. Tapi kalau berbayar tu boleh. Kalau yang berbayar. Okay. Jadi maknanya okay.
diharapkan clear. Lepas tu yang setuju di bawah ni nak lihat cikgu. Okey, Ahmad Syukri Nak ada. lihat saya dah boleh tengok lah ni. Saya senyum sikit dekat Berkenaan senyum sikit dengan kat video. high risk low risk tadi. Okey. Kan. Tapi kalau cikgu nak simpan lagi, nak tunggu lagi. Okey. So kita pergi analisa dululah. Baik, okey. Analisa cikgu nak pergi analisa apa? So kita mengikut permintaan kita punya pendengar. Kita pergi pada sekejap. Indeks dulu. Indeks tadi kan. Indeks goal dengan Indeks GA. Sekejap. Indeks ni saya tak ada buat penambahbaikan. So maksudnya tak ada new counting. So okay. So kalau tengok ke indeks ni, dia masih okay. Kalau kita tengok ke indeks ni, apa yang saya kira ini adalah wave A down. So maksudnya ini membentuk 1, 2, 3, 4, 5 wave down. Okay. So ini possibility yang ada adalah berdasarkan weekly dan juga daily punya counting. Ini adalah wave A. Okay. So kalau wave A, selepas A saya jangkakan dia akan naik B. Tapi buat masa sekarang, okay, dia mungkin ada sedikit lagi penurunan ke bawah. Mungkin sekarang ni kalau you dah tengok, saya ada tarik Fibo ni, berapa kali dia kena Fibo ni dia reject. So mungkin dia ada sikit lagi momentum untuk ke bawah. Lagipun ini berbentuk ABC. So ini mungkin wave 4. Okay, saya labelkan 1, 2, ni 3, ni 4, ini 5, bawah ni. Di mana ini dalam ni saya boleh klasifikasikan wave 4 kecil ke sini. 1, 3, 4, 5. Okay. So boleh nampak. Sebab kat sini kita ada nampak 3 wave ni, A, B, C. So kalau bentuk wave 4 ni, dia membentuk flat. A, B nampak sama kan. Naik, turun, naik. So dia ada sedikit lagi momentum untuk turun lah. Sekiranya dia tak berjaya memecahkan low paling bawah ni. Okey. Ini saya tandakan kat sini. Okey. Dia boleh juga menjadi permulaan wave 1, 2 ke atas. Wave ABC ke atas. Okey. A ni ABC ke atas. Kalau ini, dia tak jadi tak sampai tak, dia ada dua elliott wave ni, dia sentiasa ada dua possibility, sama ada kalau ke bawah ataupun kalau ke atas. Okay. So kalau ini ABC, so dalam ni dia kita boleh list kan 1, 2, 3, 4, 5 wave kecil untuk menaik lah di dalam wave A. That's why kita ada contohnya Okay, so that's why buat masa ni saya lebih bias kepada dia momentum untuk turun masih kuat. Sebab di first kali dia ni berbentuk flat, ada ABC punya setup kat situ. Okay, so ABC tu dia tintong-tintong kat sini, itu bermaksud ini masih dalam correction. Okay, di daily. So kita zoom pula di 4 hours punya chart. Baik, 4 hours. Okay, so kita nampak tadi kenaikan ni 1, ini 2, ini 3. Okay, so 3. So 3 ni first kali kita boleh consider sebagai wave 4 tadi. Pak Su follow tak? Okay. Ini wave 4. Sebab wave 4 adalah dia wave 4 ataupun wave correction dia
mesti ada 3 wave minimum. Okay. Okay, so ini kita dah boleh consider wave 4. So dia boleh turun membuat wave 5. Sekiranya okay, dia nak membuat wave kenaikan ke atas, wave yang sekarang ni dia tak boleh break. Ini lah, saya upkan sikit. Okay, dia tak boleh kena 9256 ni. So kalau dia kena 9256 ni, okay, first kali dia akan membatalkan kiraan ke atas, ataupun dia membuat lagi double correction. Maksudnya dia masih berada di dalam correction wave, turun naik, turun naik, turun naik, sehinggalah dia turun ke bawah. Okay, so Pak Su faham tak? Sikit-sikit lah cikgu. Sebab ada correction kan kalau sekiranya dia terus naik ke atas. So key level dia inilah 9255 ni. Tak jauh dah. 9255. 55 baik. Ini key level untuk membatalkan kiraan wave ke atas. Tapi saya lebih favor USD akan melemah sedikit saja lagi. Okey, sedikit saja lagi sebelum dia kembali ada momentum untuk naik, buat correction wave B besar. Wave B besar. Okey. A kecil A B. Wah, ni indeks Ini for ini kan? sebab ini 4 hours. Okey. Okey, 4 hours. Sebab kita nampak dia turun daripada 102 tu. Ya. Okey, 102. So bila kita nampak dalam bentuk correction ni, kita dah nampak ABC tu, kita jangan cuba lawan dulu sehingga kita nampak ada bentuk dia nak naik. Bentuk nak naik tu dia mesti dah ada 5 wave down lah. Okay, so kalau tengok kat sini, kita zoom lagi kat sini. Ini for hours kan. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini saya ke tepi kan. Okay, ini kita tak boleh consider sebagai wave 1 untuk menaik sebab dia dah break permulaan wave sebelum ni. Okay, so ini nampak tu, wave yang turun ni, cycle yang daripada 3 Ogos sampai 6 Ogos ni dia dah break sebelum punya previous low. So kita tak boleh consider ini wave 5. So mungkin ini bagi yang dah katakan dia nak menaik kan. Sini kita letak 4, sini kita letak 5. So ini adalah okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini counting ke atas. Tapi kalau counting ke bawah, 4 kat sini, 5 kat sini. Selepas dia dah break, dia membuat new low, okay, barulah dia akan resume balik wave naik dalam B correction lah. Sebab yang turun ni wave A besar, so dia akan naik wave B, and then dia turun wave C. So kalau tanya saya masih bias dia ada sedikit lagi momentum untuk turun. Sikit lagi. Okey, diharapkan yang minta indeks tadi Siti Ustaz, USD indeks menurun buat correction. Baik. Lepas tu siapa tadi? Diharapkan dapat apa yang cikgu jelaskan di sini. Dan setuju tadi, tak ada penambahan ke? Setuju. Semua dah masuk pair je lah cikgu. Aduh. Kena tahu kawan-kawan, sahabat-sahabat kan, high risk, low risk. Kalau yang suka dengan low risk, alasan dia apa, kalau yang suka high risk, alasan dia apa, kita boleh tengok secara real. Cikgu nak tunjuk. Kalau tak ada ramai yang setuju, kita terus pergi ke pair
pair lah kot. Okey, permintaan tentang gold Gold. Gold ni saya terlupa nak update lah. Tapi kalau tengok, okey, kalau tengok counting yang lepas, ini adalah correction ABC ni yang turun ni. Okey. So ABC ni mungkin, sekejap saya tarik. Ini adalah A, ini B, ini C. Okey, sebab dia turun ni, sebab kalau tengok news ini, saya rumus lah. Sebab ada orang cakap Rusia ada cipta vaksin Ya. untuk COVID kan. So gold turun. Okay, so dia turun banyak tu, itu menunjukkan correction yang setimpal dengan kenaikan dia. Okay, so kalau tengok dia naik daripada mana ni, kalau first 1, 2, 3, 4, 5 ni kan, ataupun daripada sini 1, 2, 3, ini 4, ini 5. Okay, ini ABC, ini satu lagi kenaikan. So ini sememangnya dia turun sampai berapa pip tu? 2000 kot. 2000 pip. 2000 pip dalam masa 2 hari kan. So tak ada masalah. Sebab dia naik pun daripada, kalau dari sini pun 1669 sampai 2081. So itu adalah 4000 pip. So correction tu 2000 tu 2000. Tak ada masalah. Gold memang selalu buat macam ni kan. Sebab tu ramai penggemar gold. Tapi kalau tanya saya, ABC ni Okay, ABC tu masih belum siap. Dia mungkin akan tintong. Sebab kalau kita tengok sekarang ni kan, ini possible dia membuat full correction. Kalau kita tengok yang daily okay. So kalau kita tengok counting di daily, kita tengok daripada ini 1, 2 tau, daripada sini. Kalau di sini 1174. Okay, maksud 1174. So kalau dia nak buat correction daripada start 10 Ogos ni, maksudnya dari permulaan wave 1 ni, dia nak buat correction bagi semua wave. Kalau sini dah habis wave 5, okay, correction ni memang akan berpanjangan dan akan terus turun. So buat masa ni okay, buat masa ni contohlah, kalau kita tarik Fibo kan, kita nak tahu dia sangkut ke mana. Sekiranya dia nak membuat bentuk A, B, C. So ini adalah 5 wave. So kita let's say dia nak buat bentuk zigzag lah kan. So dia nak buat bentuk zigzag. So ini adalah tempat untuk entry sell, di mana stop loss kita atas ni. So kalau ikut kan, tak berapa jauh dalam konteks goals lah okay. So 60 lebih kurang 600 pip. Tapi dia punya potensi turun memang, kalau zigzag ni dia memang at least C tu sama dengan panjang C sama dengan panjang A. Okay. So kalau A tadi 2000, bila naik sini lebih turun lagi 2000. So mungkin kali ni dia akan cecah 17 something. Okay, 17 something. 17 something. So kalau tanya saya 600 pip kita gunakan let's say kalau low risk punya setup tadi, baru dengan $100, berapa lot size yang sesuai Pak Su? Kalau 10% tu $60 lah. Kalau 10 sen
600 pip naik kan. 600 pip naik. So kalau kena situ, boleh consider itu high risk punya setup juga. Sebab dia dah makan dia separuh daripada modal. Tapi okay. betul tak? 60% $60 dah lebur. Tapi sebenarnya kalau tanya saya, risk kita kena kaji risk reward dia. So $60 adakah berbaloi untuk kerugian $60 dengan rewardnya? Kita kalau first kali, janganlah nanti bila dah biru ABC asal biru close. Contohnya 100 pip dah close, itu tak boleh lah. Sebab kalau 100 pip close baru $10. 10. So that's why low risk dengan high risk ni, dia punya konsep, dia punya pandangan tu kita kena sesuaikan dengan kita punya emosi. Saya bagi satu contoh lah tadi kan. Macam mana kita nak gabungkan Illa Wave dengan high risk punya setup. Okay, so Illa Wave ni kalau kita menggunakan, contoh lah dekat sini kita ada entry sell. Contoh, sell. Satu low risk, satu high risk. Low risk tadi saya dah beritahu $60 tu kita sanggup atau tidak. Kita boleh consider kan dia sebagai low risk, even kita punya modal adalah $100. Sebab kita tahu sekiranya rugi $60 itu adalah acceptable. Itu konsep low risk sebenarnya. Kerugian tu kita sanggup terima. Kita pejam mata $60, alamak, tak ada masalah. So masuklah. Even kalau kita buat calculation, $60 daripada $100 adalah berbentuk high risk kan. Berbalik kepada isu kita mampu atau tidak untuk bila kena stop loss tu kita steady. Kita tak nak bila kena stop loss tu kita dah gelisah buat kerja, makan tak lalu, tidur tak lena. Kita tak nak macam tu. So kalau kita boleh, barulah kita masuk dengan lot size yang bersesuaian. Sebagai contoh lagi, katakan saya masuk tadi 10% baik, $10 kan. Kalau naik tadi 600 kali $10 berapa pasu? $6,000 kan. So kalau kena stop loss $6,000 USD. Kalau turun $3,000, paksu nak close atau tidak? Ini tak kena TP lagi. Saya tanya, kalau turun $3,000 ni dah untung. Dia kalau TP tadi 2,000. Okey, kalau TP 2,000 pip. Kali 10 20,000. Betul. Kan? Tapi ini dah turun $3,000 dah untung depan mata ni, kita close dah masuk, besok terus WD. So saya tanya Paksu nak close atau tidak? Lah, apa nak buat lagi? Nak close? Tak nak tunggu $20,000? Tak nak. Ya ke, boleh pergi ke? Itu saya tanya Paksu. Sebab tu dia soalan tu susah nak jawab tu. Kalau bagi saya, kalau untung banyak tu dah okey. Tapi peluang selain daripada 3,000 tu. Pertama, 3,000 kita tak close, dia jadi kosong balik. Kosong kan? Balik. Dia naik balik, dia kosong. Itu yang pertama. Ataupun kena BE lah. Kita consider kena BE lah. Baik. 3,000 dah klik je tu dapat. Lepas tu kita tak close, tengok BE kena $10. Apa perasaan Paksu? Kan? Itu semua bermain di minda kita. Itulah antara faktor pertama yang kita kena mahir kan. Kita kena mahir kan, sekiranya nak mahir tu. Kita nak switch kita punya mentality daripada low risk ke high risk kan. So kalau rasa 3,000 tu dah cukup selesa, saya tak suruh close, tapi tanya diri sendiri. Kalau Pak Asu cakap tadi close, close lah, tak perlu tanya orang lain kan. Tak perlu ikut analisis semua apa. Sebab market ni bukan kita punya. Dia kadang-kadang dia kalau dia tengah menggila, macam gold ni lah, turun kan. Tapi selepas dia turun banyak tu, dia turun naik. So daripada 3,000 turun 1,000, 3,000 turun 500, naik balik jadi 2,000. So benda tu tak tentu. So bila kita trader yang sentiasa tengok market, handphone sentiasa di tangan, even masuk dalam tandas pun dia tengok agak dia punya
position. Okay. Kan? So dia kena pandai kawal dia punya emosi. Emosi itulah faktor utama yang membolehkan kita trade high risk atau tidak. Sebab bila sebut high risk ni, risiko dia amat tinggi. Di mana possibility kena stop loss ataupun account MC tu amat cerah lah. Amat cerah MC cerah. Aduh. Okay, maknanya saya rasa dia orang pun faham tu maksud cikgu di mana high risk dan juga low risk ikut sudut pandang yield wave yang berlainan. Okay, baik. Yang seterusnya JBP, gold dah settle lah gold. Okay, ni gold ni dah okay. Okay, JBP kita pergi ke tadi DSY. Okay, kita pergi ke GJ. Okay. Baik, GJ mana GJ ni okay. Okay, ini di weekly punya time frame lah. Okay, so kalau tengok ini adalah berkesinambungan daripada itu permintaan Terra tu saya boleh tunjuk ke ini berkesinambungan daripada kalau tengok counting daripada 2017 lagi. So saya zoomkan ke daily supaya kita boleh nampak dia punya current cycle. Kita panggil cycle tu cycle yang sekarang ni yang menaik daripada 24 Jun tahun ni. So kalau kita tengok kat sini, okay, so ini adalah saya jangkakan ini adalah yang naik ni adalah A, so dia turun B, so ini zone kotak C. Okay, C of Y. So kalau kita tengok ke sini, yang besarnya yang di weekly punya, yang biru ni, ini adalah weekly punya counting. So ini adalah W X, okay, Y. So Y ni, ini zone untuk zone selesa untuk swing. Zone selesa untuk swing. So kalau mahir support resistance semua sini, kita akan nampak sini ada zone-zone yang membolehkan level tu retest dan juga hold lah. Okay, so kalau dari segi yield wave punya counting, saya jangkakan untuk masa terdekat ni saya harapkan dia turun. Okay, dia turun supaya boleh buy semula untuk ride ke zone yang telah saya tandakan di sini. Okay, so dia ada, kalau tengok dia ada dua zone ni, sama ada dia berhenti kat sini ataupun dia boleh lajak sikit pergi ke B. So kalau dia masuk kalau kita menggunakan konsep, okay, saya cerita tentang low risk sekali dengan high risk tadi. Kalau kita menggunakan konsep low risk, kita akan masuk di setiap level. Contohlah, ni sebagai contoh Sini satu, sini satu, sini satu. Tak keluar. Okay, so ada 3 level kita masuk. Di mana kalau kita tengok jarak dia pun, ini 138, ni 136, ni 135. So jarak dia jauh, at least 100 pip lah. Tapi kita steady saja tahan. Sebab nama pun low risk, kan, turun 300 pip pun bukan isu, low risk. Okay, dan kita punya TP di zone ini. Janganlah nanti bila dah sampai sini close balik. Sebab bila sebut low risk ni, kalau dia naik sini pun dia punya impact tak cukup kuat. Maksudnya dia punya keuntungan tu hanyalah tak banyak. Risk reward dia sikit. Walaupun kita masuk 3 position kan. So dekat sinilah kita punya final destination, di mana di sini kita menunggu untuk sell pula GBP, JPY. Baik. Okay. Itu dari konteks low risk. Low risk. So dari konteks high risk pula, okay, kita kena high risk ni, kita kena zoom in kepada time frame yang lebih kecil, di mana di dalam yield wave ada time frame, ada wave yang membatalkan kita punya
perkiraan. That's why stop loss kita akan dapat lagi minima lah. Sebab kalau dekat sini, masuk sini, tak semestinya dia terus naik, dia boleh turun. Betul tak Pak Su? Tapi bila low risk, katakanlah kita menggunakan ini Fibo sebagai salah satu panduan untuk kita letakkan stop loss. Okay, so katakanlah ini daripada 131. So kita boleh letakkan di 133 ataupun di bawah ataupun di sini 134. Itu yang first. Sekejap, saya padam. Okay, itu yang first. Tapi kita kena pastikan B ni mesti berbentuk at least 3 wave down dahulu sebelum kita masuk buy position. Okay, Mana B? B ni sebab A tu ada 5. So dalam wave B ni kita tahu selalu dia tend tu mesti correction. Wave B dia mesti ada 5. Silap, 3. B. A dengan C boleh ada 5 wave, B dia boleh ada 3 wave sahaja, berbentuk 3 wave. So kalau dia turun kat bawah ni, dia mesti ada A, B, C lah. Dia mesti ada itu. Baik. Okay, so dia ada bentuk macam ni. So kalau first kali dia dah sentuh A, okay, kalau first kali kita nak entry di sini, di garisan ni, tapi kita baru nampak dia turun 5 wave down. Okay, dalam time frame yang kecil, so maka kita tahu dia boleh turun, dia naik, dia turun, macam saya lukis ni tadi. So kita kena nak tahu benda cycle tu dah complete atau tidak. Selalunya kita akan zoom in di time frame 4 hours ataupun hour 1. Okay, sebab di daily ini saya tunjuk di daily. So bila dalam daily ni, kalau 1, 2, ini sebagai contoh ini wave A 1, 2, 3, 4, 5. So maka dia akan nampak at least ada 3 wave turun. Okay, macam wave X ni nampak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So conclusion untuk GJ ni, saya bias untuk masa untuk short term dia akan turun sekejap sebelum UEP akan kuat kembali. Dan ini aim zone kotak untuk kita hold position sell. Sebab kalau kita tengok di time frame yang lebih besar, okay, ini adalah WXY. Okay, ini jangkaan untuk JPY di mana nanti JPY akan kembali kuat. Sama juga kalau kita pergi ke EJ, ini pun A, B, correction untuk B. So yang menaik ni adalah, ini kita boleh kategorikan, ini adalah A, B, C. Ini adalah WXY. Okay, so ini adalah A, B, C. So C ni kita boleh zoom, kita boleh nampak kat situ ada a few wave up sudah terbentuk kan. Kat sini 1, 2, 3, 4, 5. So dia, jangkaan saya, dia ini adalah 1, 2 yang besar. So ini dalam ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini wave 4 kecil. And then dia last kali dia akan feeder push pergi ke zone kotak ni. So ini mungkin terlampau tinggi, saya turunkan sedikit. So ini di weekly punya counting tapi saya zoom di daily punya time frame.
Okay. So zone kotak ni memang zone untuk memang swing ni, sell swing ni. Okay. So kalau dia masuk 127 dia naik 130 tu, so bila menggunakan konsep low risk tak ada masalah 300 pip. Sebab kita kena tahu Elliott Wave di time frame yang besar, weekly, daily ataupun monthly, dia punya pergerakan tu adalah memang jauh dan besar. Okay, setakat 300 pip tu sebenarnya kecil. Sebab okay, kita tengok contoh. Ini 114 ni Pak Su. Daripada 7 Mei dia naik sampai 114. Okay. Dia naik 1000 pip tu untuk wave A. Okay. Okay, so dia turun balik 124 119, dia turun 500 pip. Kemudian dia sambung balik naik lagi 119, sekarang ni 126. Berapa tu? 700 pip. Okay, so setakat 300 pip tu kecil sahaja di dalam konteks Elliott Wave apabila kita menggunakan daily dan weekly punya counting. Okay, so that's why Elliott Wave ni dia sebagai, kenapa antara sebab saya guna Elliott Wave, sebab dia kita boleh predict maturity trend dan of course major trend tu kita boleh tahu. Macam contoh gold lah, dia dulu masa saya dengan Boboy, masa saya dengan Pak Su, bias up. Okay, bias up. Daripada 2019 dulu saya pernah up satu status, adakah tahun ini tahun kebangkitan gold dan juga silver. So bulan 5 memang saya ada masuk position, saya ingat sampai sekarang sebab saya masuk. Start daripada bulan 5 tu, tak silap saya 12.70 4 12 70 12 sini 5 sini Pak Su. Okey, bulan 5 2019, bukan bulan ni tahu. 2019 tahun kebangkitan gold. Sebab ini kita dah nampak 1 2 ni. So ini pun 1 2 sini 12.70 sehingga 12.75 ni, ini kawasan wave 1 2 yang kecil. So dia memakan masa yang lama untuk complete wave. Tapi bila kita tahu dia punya bias adalah major adalah menaik, so low risk memang tak ada masalah. Kan turun je kita boleh menggunakan, ada orang cakap buy deep kan, buy at discount price. Turun kita buy, turun dia buy, sebab dia punya kenaikan tu lebih banyak berbanding dia punya penurunan. Lama tu cikgu, tahun 2019 bulan Mei sampai sekarang. Saya close kejap. Saya close masa harga berapa? Cikgu 15 sini. Saya close itu. Saya pun tak berani hold kat sini sampai sini. Sebab bila saya close kat sini, dia punya isu macam saya sebut tadi, you dah untung $10,000 kan, tiba-tiba jadi kosong. Itulah. Sebab bila kita bermain dengan duit yang modal yang kasar, modal yang kasar, modal yang besar, so kita sendiri kena tetapkan di mana kita punya target. Baik. Cikgu 15.50 cikgu stop dekat 15.50 lah. Saya dah lupa dah. Tapi kawasan situ memang saya dah exit. And then memang turun biar tu turun naik ni saya ada buy. Oh, ada buy. Okey. Tapi tak ada lah saya hold banyak juga. Saya menggunakan konsep high risk, bukanlah terlampau high risk, bukan terlampau extreme. Tapi saya menggunakan konsep saya target USD. Contohlah Pak Su, hari ni Pak Su untuk $5,000. Baik. Kan? Klik je close dapat $5,000. So saya tanya Pak Su nak close atau tidak? Itu je.
kan, besok kita tak tahu lagi Belum dia tahu jadi lagi dia jadi apa $20,000. lah. Tu konsep saya. Kalau contohnya $1,000 tu dah cukup you rasa untuk menampung you punya perbelanjaan ke apa saja ke yang boleh membantu, so you close dulu. Sebab kalau you boleh buat macam tu, tidak mustahil you boleh buat lagi. Kan, maksudnya next second trade dia boleh buat lagi $1,000 ke. Kan? Betul. So kalau you tak boleh kawal, contohnya kalau terlampau tamak, kadang-kadang dia akan impact dengan you punya next trade. Okay. Ataupun emosi you untuk seminggu tu, 2 minggu tu. So benda-benda macam tu kita dah kena fikir. Sebab sometimes saya bagi satu contoh. Ini last Boleh Boleh ke? Boleh. Satu Satu pair apa dia? Tak, ini contoh. Contoh boleh. Kawan saya deposit $7,000 USD. Dia full margin. $7,000 USD. Satu malam tu, satu hari tu, agak-agak Pak Su berapa dia dapat? Hai, saya tak berani nak cakap so, yang main sampai $7,000. $7,000 ni berkonsepkan high risk. Di mana kalau $7,000 tu MC rugi dia pejam mata. So dengan level macam tu, dia boleh gain sampai $140,000 USD satu hari. Okay, satu hari. So that's why contoh kalau team WTC buat, saya selalu tunjuk video $63 USD jadi $60,000. Okay, tak semua orang boleh buat sebab emosi lah. Mungkin Pak Su 63 jadi $2,000, $3,000, Pak Su dah close. Dah keluar. Dah withdraw dulu. Kan. So dia first kali, kenapa ada record tu boleh dibuat. First kali mentality kita dah set. Target contoh $50,000. Itu first. Target kita dah set. Okay. Yang kedua, kita starting modal dengan $63. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam proses nak grow 63 jadi $60,000 ni dalam masa sebulan lebih. Okay, dari bulan, let's say dari bulan 3 sampai bulan 4 PKP baru ni, lot size dia of course lah dia akan naik bersesuaian dengan dia punya capital, modal lah. Kalau $63 tu, janganlah assume kita masuk terus $10 satu pip kan. So dia naik $1,000, okay, kita dah tukar dia punya lot. Naik $2,000 kita tukar dia punya lot. Di mana dia ada level, di mana kalau katakan market tidak menyebelahi kita, okay, let's say dah sampai $5,000 sampai $2,000 cut. Maksudnya kita tinggalkan sebahagian $3,000 dalam account kita. So apa berjadi pun hanya $2,000 tu. Kita tak base kepada nilai pip. Kita base pada USD. Sebab macam saya nak USD. So saya nak masuk banyak mana pun, okay, $10, $20 ke apa ke, kalau kita terlampau banyak kali layer semua, kadang-kadang kita tak terkira berapa kerugian yang kita akan tanggung. So that's why kita dah set. Itu yang ketiga, wajib kena ada. Kalau nak high risk ni, sampai certain amount, cut saja. Baik, satu tip yang sangat baik daripada cikgu untuk hari ni. Kita dapat high risk, low risk, dan juga bagaimana nak mengawal emosi kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan untuk malam ini dapat memberikan anda manfaat supaya anda menjadi trader yang semakin baik, semakin konsisten, dimurahkan rezeki dengan Elliott Wave. Baik tuan-tuan dan puan-puan, esok jangan lupa kita akan bersama dengan Cikgu Hassan Hashim, bicara fundamental. Terima kasih cikgu atas perkongsian kita pada malam ini. Dan kepada anda semua, Assalamualaikum, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Nak trade gold tu hati-hati pesan untuk akhir.